3 Negeri Terengganu memang padu. 3 hari kita berada di sini, makin banyak kita kenal budaya dan juga tradisi negeri Terengganu untuk kita angkat. Bukan itu saja, tadi kita tunjukkan peternakan udang yang merupakan salah satu sumber ekonomi lah selain daripada seafood yang kita tangkap kat laut. Jadi dekat darat juga, bukan dekat darat lah, dekat kolam juga kita boleh bela udang untuk menambah pendapatan. Berbudi pada tanah tu memang tak rugi. Jadi hasil juga kita boleh nikmati bukan saja untuk rakyat Terengganu, tapi juga ianya boleh dijual di seluruh negeri di Malaysia ini. Okey, berbalik kepada lokasi kita pada hari ini. Kita berada di Kampung Budaya Terengganu, di dalam muzium sebenarnya, Muzium Negeri Terengganu. Jadi hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Cik Muhammad Azmi bin Nga, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji kerana menerima kehadiran kami, tim Selamat Pagi Malaysia hari ini di lokasi yang cukup indah ini. Saya difahamkan ini Muzium Terengganu ini merupakan muzium yang terbesar di Malaysia. Apa yang membezakan muzium ini berbanding dengan muzium-muzium lain di Malaysia ini, Tuan Haji? Baiklah. Pertama ucap terima kasihlah kepada SPM yang sudi untuk datang ke muzium kita pada pagi ini dan beri peluang kita untuk berceloteh tentang muzium ni. Jadi apa ni tentang kalau kata soalan tadi, muzium kita sekarang ni, kalau kita Muzium Terengganu ni, kompleks muzium di Terengganu, seluas 23 hektar ni, kita sekarang ni dah jadi nombor 2, tak lagi terbesar di Malaysia. Satu ketika ni terbesar. Satu ketika memang kita terbesar. Sejak bulan April baru ni apabila Borneo Muzium Sarawak dibuka, kita dah jadi nombor 2. Tapi tak apalah, kita bukan bersaing dalam hal ni. Jadi apa yang ada di segi keunikan Muzium Negeri Terengganu kita ni, memang kita berbeza dengan muzium-muzium lain yang ada dekat Malaysia ni dari segi persembahan. Kawasan 23 hektar kita ada ni, kita ada terbagi pada 3. Satu terbagi pada kompleks utama. Kompleks utama kita ada 4 blok, A, B, C dan D. Okey. Kemudian itu untuk kita ada tempatkan pameran, kita tempatkan apa ni ruang pejabat, kita tempatkan makmal, bilik fotografi, semua ada kat situ. Kita lengkap dengan perpustakaan semua. Kemudian kawasan yang kedua kita namakan kawasan taman. Kawasan taman ni kita ada koleksi rumah-rumah tradisional. Dan juga kita ada juga sebuah bukit namakan Bukit Herba. Bukit Herba ni berbeza dengan yang lain. Tempat lain tak ada. Kita tanam pokok-pokok ubat tradisional Melayu Terengganu. So bukit yang depan kita ni ada bukit. Betul depan ya. Kita ada bukit. Ada Bukit Herba. Kemudian kita koleksi rumah tradisional Terengganu yang kita ada ni adalah yang original. Kita Terengganu kita pamerkan yang asli. Bukan replika. Bukan replika, tidak ada. Kalau Istana Tegolong kita bawa daripada Kampung Raja Besut. Kita pecat satu-satu, kemudian tu kita pasang balik kat sini. Juga rumah rumah tela ni kita buat daripada dalam kota kat Istana Maziah, kita pecat pasang balik kat sini. Semua yang ada adalah original. Macam batu bersurat tu? Batu bersurat kita, ialah ramai orang tanya, kadang-kadang dia datang kat muzium kita tengok batu bersurat. Dia ingatkan yang ada kat Muzium Negara, yang kat Jabatan Muzium Malaysia tu yang original. Sebenarnya kat Terengganu lah yang originalnya. Kita bawa balik sini pada Julai 1992. Itu balik kat sini. Jadi kita balik pada itu kawasan yang kedua, taman. Kemudian kita juga ada kawasan Muzium Maritim. Kita yang pertama di negara ini mempunyai Muzium Maritim. Dan koleksi kita juga yang original. Yang lebih hebat lagi, 2 buah perahu besar, Penis Dogo dan Penis Kobel. Itu yang sempat kita selamatkan. Kalau dulu banyak sekali, tu je tinggal 2. Kita pergi kat mana pun tak ada, cuma di Terengganu saja ada 2 buah tu. Sebab itu memang buat Terengganu. Itu binaannya pada tahun bila? Yang tu sekitar awal abad yang ke-19. Awal abad yang ke-19. Sama dengan istana inilah lebih kurang Ya, yang ni dah 100 tahun lebih dah. 100 tahun lebih. Okey, kalau kita boleh lihat banyak sebenarnya pembangunan yang dibina di kompleks muzium ini sendiri, banyak galeri-galerinya. Tapi selepas ini apa lagi perancangan masa hadapan dan juga hala tujunya? Hala tuju. Kita di Muzium Negeri Terengganu ni, kita apa saja yang kita buat, kita ada matlamat kita. Dari segi konsep penubuhan muzium sendiri. Iaitu satu, kita nak selamatkan warisan budaya kita, dan kita pun juga buat penyelidikan. Kita buat penyelidikan, kemudian tu kita menyebarkan maklumat. Kita muzium ni merupakan universiti terbuka. Kalau pelawak datang, dia tengok pameran kita, dia orang boleh belajar. Tak payah cikgu kat situ, dah ada maklumat kat situ. Jadi matlamat kita adalah untuk mendidik masyarakat. Kita sekarang ni bila kata matlamat kita atau hala tuju kita, kok mana pun muzium tak boleh berdiri tanpa pelawat. Kita nakkan bahawa orang nak tarik orang ramai semua datang ke muzium dan menikmati apa yang kita sajikan. Dia selain pada berhibur, satu lagi dia orang yang lebih penting adalah dia orang dapat maklumat. Yang maklumat itu yang matlamat kita untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Jadi apakah program-program untuk menghidupkan lagi muzium ini? Program-program berbentuk fizikal
Okey, kita dari segi program kita ada perancangan tahunan. Perancangan tahunan iaitu bersifat sementara, itu macam kalau katakan program macam tahun ni kita dah ada kita adakan seminar berkaitan dengan maritim. Mana kita ajak daripada seluruh Malaysia untuk datang ke sini. Kemudian kita ada juga masyarakat yang kata peminat barang antik barang lama. Kita adakan seminggu kita kumpul sini, kita adakan pasar karat. Kita ajak orang semua datang sini, pamerkan barang-barang apa yang ada boleh dijual, dan juga kita ada juga kita selitkan dengan masyarakat tradisional Terengganu. Tak boleh nak jual dengan tradisional. Kalau kata kalau mungkin tak kenal kot, opok-opok ada. Opok-opok. Dia bakar tengah tu. Jadi kuih tradisional kita dapat lihat masa-masa seminggu tempoh pasar karat tu. Macam-macam kuih ada kat sini. Jadi program-program yang kita hancurkan ni itu untuk kita tertarik orang ramai datang balik ke muzium kita ni. Dan selain pada tu kita ada juga program yang mana yang kita katakan tadi nak tarik orang ramai. Sekarang ni kita nak tarik orang dewasa agak susah. Jadi kita ada strategi kita nak tarik orang datang muzium ni, kita tarik anak-anak dia orang datang. Dalam masa yang sama, ibu bapa pun akan tertarik. Ya, itulah. Jadi kita tarik itu, kita cuba. Sebab apa? Staf muzium pun ramai orang muda. Jadi bila orang muda ni, kita tengok dia ada orang tahu taste ni. Kita rasa orang muda ni. Betul. Kita bagi percayaan pada orang. Kita buat program. Macam ni kita buat program pameran alam haiwan. Jadi alam haiwan kita dah buat ni dan kita ada mak-mak, kita ada pamerkan binatang yang ada di Malaysia ni lah. Kata harimau ke apa semua. Dan ada tu orang selitkan juga. Cantik juga kalau ajak sekali dengan sekat swasta untuk buat dinosaur sekali. Itulah kalau kita boleh tengok tadi kalau kita tengok dekat TV ini dia sekarang ni sedang pun berlangsung ya sedang sebenarnya. Berlangsung. Dan mungkin boleh terangkan lebih lanjut mengenai dinosaur ini. Kompleks mana ni? Dia di bangunan mana? Di bangunan kita di Balai Pameran Sementara. Sehingga ni cadangan kita tu sehingga hujung tahun. Tapi kalau Sama Ada menggalakkan, insya-Allah kita lanjutkan sehingga bulan 2. Okey. Selain daripada galeri dan juga aktiviti yang berada di dalam kompleks muzium ini, apa lagi galeri ataupun kawasan di luar muzium negeri ini? Kita ada lagi sebab kompleks kita 23 hektar. Kemudian itu kita juga sebagai kata orang institusi yang menjaga sejarah dan warisan ni, kita juga diberi kepercayaan untuk jaga. Kita ambil rumah Haji Su di Losong. Rumah Haji Su di Losong. Kemudian tu kita ada lagi Muzium Daerah Dungun. Muzium Daerah Dungun kalau dulu kita fokus kepada Muzium Pelumbungan. Tapi sekarang ni insya-Allah sebab dia orang dah ada sendiri, di Ketengah dah ada sendiri Muzium Pelumbungan. So kita ubah konsep Muzium Daerah Dungun, kita convert kepada Muzium Permainan Tradisional atau Muzium Permainan Rakyat. Dan insya-Allah tahun ni akan berlangsunglah projek tu. Kemudian kita ada lagi Muzium Daerah Kemaman. Dan kita ada di bawah kita juga kita ada Memorial Batu Bersurat. Memorial Batu Bersurat ni tempat asal terjumpanya batu bersurat. Sekarang ni yang original tu nak letak kat sana tak boleh lah. Sebab pun dari segi penjagaan susah. Betul. So kita tak buat replika, buat satu memorial dekat di Hulu Terengganu sana kat Batu Bersurat. Kemudian kita ada lagi Kota Lama Duyung. Tu juga bawah muzium, dan baru saja kita siap projek naik taraf dan juga baik pulih galeri dan juga bangunan. Dan lebih sema lagi, muzium juga diberi kepercayaan untuk sebagai caretaker atau penjaga kepada Pulau Bidung. Pulau Bidung yang satu dulu merupakan tempat bagi orang hanyut Vietnam daripada 78 sampailah 1990. Okey, itu apa yang ada di bawah pengurusan Muzium Negeri Terengganu. Secara spesifiknya sekarang kita berada di Kampung Budaya, dia kompleks yang belakang sedikit. Ada aktiviti-aktiviti hidup saya difahamkan di sini, ada demonstrasi tanjak, ada gamelan di atas. Mungkin boleh panjangkan lagi Tuan Haji. Di Kampung Budaya. Di Kampung Budaya ni sebenarnya saya bukanlah orang yang wajar untuk cakap tentang tu sebab ni bawah Jabatan Pelancongan, tapi memandangkan di dalam kawasan kompleks muzium yang dulu bawah jagaan kita tahu dah sikit kan. Jadi apa yang ada macam rumah-rumah ni macam kata Istana tu Kolong. Yang saya katakan tadi merupakan bangun rumah asal. Jadi dalam ni diletakkan itu alat-alat gamelan Terengganu. Supaya pelawak datang dia boleh rasa macam mana feel macam mana nak main gamelan apa. Kemudian juga rumah tela. Jadi di sini dah ada beberapa aktiviti kata orang macam muzium hidup lah. Muzium hidup, ada aktiviti craft pun ada, aktiviti batik pun ada, dan tambah lagi ada juga aktiviti jual kuih-kuih tradisional. Macam Maun ni famous kat sini ni, ada jual ada dia masak kat sini, dia jual kat sini loklik. Hari ini kita akan belajar cara masak loklik. Okey, kita kembali kepada lembaga
muzium. Selain dipertanggungjawabkan untuk menjaga Muzium Negeri Terengganu, apa lagi di antara perkhidmatan yang disediakan oleh pihak lembaga sendiri? Okey, dari segi perkhidmatan, kita memang di perkhidmatan kita sekarang, kalau Muzium Negeri Terengganu merupakan satu institusi yang kita orang melibatkan diri dalam segala aktiviti bagi kerajaan negeri. Okey, kita sekarang ni kalau kata dia bukan saja bagi sejarah, tapi yang kita kena gerakkan juga dari segi penyebaran ilmu. Penyebaran ilmu di sini bukan kata kita pergi dengan tempat, kita ada program English dan Outreach pelajar sekolah. Mana konsep penimoto kita orang ramai tak boleh datang ke muzium, kita pergi pada mereka. Ya. Itu bagi kawasan luar bandar lah. Kita pergi, kita buat pameran, kita buat aktiviti dengan orang. Dan satu dengan agensi kerajaan lain. Kita bagian konservasi kita. Kita juga sebarkan ilmu macam mana cara nak konserv kertas, konserv kayu. Kita bagi perkhidmatan. Orang datang ke muzium bawa ni Quran saya dah rosak apa dia. So kita tolong. Memelihara dan memelihara. Jadi itulah dari segi itu juga kita ada juga aktiviti. Ada orang selalu jemput ceramah ke sekolah-sekolah apa semua. Juga kalau kata musim sambutan kemerdekaan baru ni, akhirnya anak buah kita tak menang tangan lah. Jemputan ni yang dijemput untuk bagi penerangan untuk ceramah tu. Okay, sedikit akhir kata daripada Tuan Haji untuk kita mengajak semua penonton Selamat Pagi Malaysia untuk hadir singgah ke Terengganu. Destinasi wajib mesti Muzium Terengganu. Sebagai muncul tanda kita dengan moto kita, dengan slogan kita, kearifan silam, aspirasi masa depan. Jadi kita ke mana-mana pun nak ke depan, kita kena tengok ke belakang. Jadi itulah saya ajak masyarakat semua supaya datang ke muzium, timba ilmu untuk dan juga dapat apa yang ada kat kita sekarang ni. Banyak yang dapat ditimba di Muzium Terengganu sebenarnya. Kadang-kadang kita ada persaingan lah. Kalau katakan persaingan, tapi bagi saya bukan satu persaingan yang kuat, memang sihat. Kita ada kompleks budi belah apa semua tu kan. Kalau orang muda sekarang ni pada muzium, orang lebih suka sana. Tapi sekarang ni kita cuba cara sihat, kita cuba tackle orang, ajak orang untuk datang ke muzium sekarang ni. Dan kita mengharapkan ibu bapa supaya bagilah kesedaran pada anak-anak orang untuk datang ke muzium. Jadi sebagai muzium sebagai satu tempat untuk orang berhibur dan juga menimba ilmu. Jadi jomlah datang ramai-ramai ke muzium kita ni. Marilah sama-sama datang ke Muzium Negeri Terengganu. Kenapa? Kita sebenarnya kenalah melihat sejarah. Daripada sejarah kita boleh belajar banyak perkara yang boleh mematangkan dan juga mendewasakan kita, dan agar kita tidak lupa sebenarnya jati diri kita ni bagaimana. Ya, dan juga kita kenal di mana akar umbi negara kita, betul. Di mana tempat anda lahir. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Tuan Haji Cik Muhammad Azminga, pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang satu package khas kami sediakan untuk anda semua. Salah satu lokasi menarik juga kalau anda datang ke Terengganu untuk menyaksikan sendiri keindahan satu lokasi ini, Pulau Duyung. Wah, nama pun dah menarik. Pulau Jom Duyung. kita saksikan. Jom kita saksikan.